Tadi saya ada bertanya kepada Dr. Muhammad Asri. Soalan saya itu mungkin tak panas. Tapi pelajar ada tanya sekali lagi, Dr. Asri. Adakah Tun Mahathir guna Anwar? Jawapan tu dia orang tak rasa tak puas lagi. Jadi Dr. Asri boleh keluarkan kepuasan dalam kalangan pelajar-pelajar hadirin hari ini. Mungkin ada jawapan. Boleh, saya akan jawab. Tapi sedikit sebelum tu, nak beri pencerahan sedikit. Pasal rundingan. Rundingan ini, jangan kata rundingan kat pilihan raya umum yang akan datang. Rundingan pasal bentuk kabinet pun saya rasa bermasalah. Sebab itu masih belum diumumkan yang utama tu. Sebab dalam konteks yang kita ada sekarang, saya sebut tadi, pakatan ini tidak dimeterai dengan piagam atau apa. Jadi dia nak berunding berdasarkan apa? Kalau semata-mata kerusi, pengagihan jawatan, memang itu berpotensi untuk memecah belahkan. Kalau saya lihat dua masalah sini. Yang pertama, kalau kita lihat, oleh kerana bilangan kerusi yang ada pada Bersatu itu agak sedikit, dan dia megang satu jawatan penting iaitu Perdana Menteri, sudah pasti yang kita lihat tu kerusi TPM dan menteri-menteri kanan lain akan menjadi rebutan. Yang kedua, kita lihat Bersatu itu sendiri berhadapan dengan masalah dalaman. Kita tengok di Kedah, Menteri Besar daripada Bersatu tak nak ikut putusan Bersatu di Kuala Lumpur, meninggalkan Pakatan Rapat. Bagaimana sebuah parti yang tidak dapat menguruskan masalah dalaman dia nak pergi berunding dengan antara parti? So ini jauh daripada pilihan raya umum lagi kita bercakap. Masalah kita lihat dalam Bersatu tu juga ada beberapa puak yang baru masuk kem Azmi Ali. Sudah pasti cakap pasal rundingan, banyak kursi ataupun posisi tertentu yang mereka mahu. Dan argument dia, kerajaan ini boleh dibentuk kerana mereka lompat daripada atau mereka keluar daripada PKR tu. Yang kedua, kumpulan yang kedua juga sedang melobi untuk mendapat dan memeningkan kepala Presiden Bersatu, saya fikir, ialah gerombolan UMNO yang ada dua kumpulan tu. Yang masuk secara individu, macam Tok Pat, Mas Merianti dan sebagainya, dan yang masuk secara kumpulan, seperti yang dipimpin oleh Datuk Hamzah Zainuddin. Dan Bersatu yang asal siapa je yang tinggal kalau kita tengok. Dah tak ramai. So dalaman Bersatu sendiri macam seolah pada saya sepakat pada Prof. Zul tadi, macam telur di hujung tanduk. Saya begitu ragulah kalau dia boleh sampai ke rundingan PRU umum nanti. Itu jauh lagi. Kita lihat outcome dia pada rundingan untuk lahirkan kabinet ni. Kalau mereka berjaya, kita tepuk tangan lah lepas seminggu. Kalau tak, kita tarik nafas panjang sedia untuk pilihan raya umum lah. Kan? Masalah tu pada saya rumit. Kalau saya kata tadi, jalan keluarnya ialah Bersatu perlu menghormati convention yang telah ada selama 6 dekad di negara kita. Apa convention itu? Dia dah pegang jawatan Perdana Menteri. Tetapi hala tuju, dominasi pakatan ini mesti dikuasai oleh parti yang majoriti kursi terbanyak. Kalau tidak, pakatan ini hancur. Sewaktu kita berkreasi baru ni, sebelum Perdana Menteri setuju dilantik oleh Yang Bertuan Agong, saya lihat Bersatu dengan kumpulan yang masuk tu dah nak macam mati. Sebab kalau PAS dan UMNO tarik handbrake waktu itu, tak ikut perancangan mereka, Tan Sri Muhyiddin tak akan jadi Perdana Menteri. Jangan guna alasan ini untuk buat rundingan, nak kerusi itu kerusi ini kerana kerajaan ini dibentuk kerana menjadi hasil dicalonkan. Saya rasa itu tidak mengikuti convention dan kos politik yang mahal perlu dibayar oleh Bersatu dan meletakkan Malaysia dalam situasi yang tidak stabil sekiranya convention itu tidak diikuti. Now, kembali kepada soalan kedua, pasal Anwar tunggang Mahathir ke Mahathir tunggang Anwar. Kalau kita lihat apa yang berlaku di tahun 98, daripada idiom yang dicipta seperti Maha Firaun, Maha Zalim, Maha apa segala bagai, apa yang tuan-tuan dapat buat kesimpulan? Semua kreativiti yang ada pada Mahathir diguna oleh Anwar untuk membilas orang ramai. Jadi siapa guna siapa? Pada perspektif idiom yang saya sebutkan tadi, itu ialah Anwar gunakan Mahathir sebagai simbol kebencian.
Now, kembali pada 2018. Anwar pimpin 2 kali pilihan raya umum. Tak menang. Pilihan raya umum 2008, pilihan raya umum 2013. Tak jadi Perdana Menteri dia. Sehinggalah Mahathir datang. Dan Anwar berada di penjara. Dari bahasa badan, saya lihat Mahathir hanya pergi jumpa Anwar di mahkamah. Seterusnya, Mahathir tidak guna pun Anwar. Mahathir tidak guna pun idiom reformasi. Idiom-idiom pembaharuan. Yang Mahathir guna ialah, apa idiom Mahathir cipta? Pencuri, perompak, jual negara. Ini idiom yang Mahathir lahirkan. So, selepas kemenangan itu baru kita dengar idiom baru iaitu peralihan kuasa. Sehingga dia menenggelamkan idiom Malaysia Baru. Malaysia Baru timbul 2-3 minggu, lepas tu tenggelam. Hari-hari yang kita dengar, telinga kiri masuk telinga kanan, peralihan kuasa, peralihan kuasa, peralihan kuasa. Sepatutnya peralihan kuasa berlaku semalam. Graviti kembali kepada graviti kebencian, kembali center kepada Dr. Mahathir. So kalau berdasarkan analisis saya buat itu, pada saya yang tunggal Dr. Mahathir ialah Anwar Ibrahim. Bukan Mahathir yang tunggal Anwar. Jawapan saya. Terima kasih. Soalan yang ketiga tadi. Sebelum kita pergi kepada soalan yang ketiga, saya bagi satu analogi pada Dr. Izzani. Doktor diberikan sebuah rumah. Rumah yang diberikan kepada doktor itu terpulang pada doktor untuk mencorakkan. Berkaitan dengan soalan yang ketiga tadi, adakah manifesto Pakatan Harapan akan digunakan semula atau sekadar sekarang nasi sudah jadi bubur? Silakan. Okey, soalan itu sebenarnya apabila berlakunya perubahan kerajaan yang mutakhir ini, ia tidak melalui pilihan raya. Jadi bila tidak ada pilihan raya, tidak ada manifesto, tidak ada janji dan tidak ada segala-galanya lah. Tetapi pada masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin yang dulunya sebahagian daripada Pakatan Harapan, mungkin ada baggage yang dibawanya daripada Pakatan Harapan berkaitan dengan manifesto pilihan raya Pakatan Harapan. Dan kita tahu bahawa manifesto Pakatan Harapan ini ialah janjinya sangat manis tetapi sukar untuk dilaksanakan kerana kita sendiri banyak mendengar daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan bahawa ketika mana mereka membentuk manifesto pilihan raya itu, mereka tidak menjangkakan akan menang dalam pilihan raya. Sebab itu manifesto yang diwujudkan, yang diciptakan sesuatu yang populis. Ini diakui sendiri oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang kita dengar dalam ceramah dan sebagainya. Dan saya tak fikir apabila adanya kerajaan baru ini mereka akan berpegang kepada manifesto Pakatan Harapan, especially dalam perkara-perkara ataupun janji-janji yang telah terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan itu sendiri seperti penghapusan tol, pendidikan percuma, dan ini akan menjadi perangkap kepada kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi dalam soal lain mungkin kerajaan baru boleh mempertimbangkan semula seperti pemerkasaan dalam institusi kerajaan, soal integriti, soal tadbir urus dan sebagainya, itu mungkin boleh diambil kira perkiraan dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi apa yang lebih penting ialah soal tawaran baru itu, apa yang kerajaan baru nak tawarkan. Sekarang ini kerajaan baru kita kerajaan yang didominasi oleh politik Melayu Islam, Bumiputera dan sebagainya. Ada pemimpin-pemimpin telah mengingatkan bahawa sekarang ini kita dah jadi kerajaan, jadi tawaran Melayu itu mesti kita ketengahkan, jangan kita lupakan. Kita kena berani bercakap soal Melayu, soal Islam dan sebagainya kerana kita sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan, bukan lagi kerajaan Pakatan Harapan. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlu dilihat oleh kerajaan. Kita juga tidak mahu dasar-dasar ini akan meminggirkan
masyarakat bukan Islam di negara kita. Walaupun kita tahu bahawa kerajaan kita yang baru ini dominasinya Melayu, Islam, Bumiputera, tetapi dalam soal pembangunan negara kita mestilah melihat semua kepentingan kaum, agama dan sebagainya sebagai satu dasar negara. Jadi sampai sekarang kita belum lagi mendengar apa-apa dasar. Saya menunggu juga apakah dasar-dasar bersama yang akan dibawa oleh kerajaan semasa. Kerana kita kena ingat bahawa dalam Perikatan Nasional ini mereka ada banyak parti. Ada UMNO, PAS, Bersatu dan juga JPS. Setiap parti mempunyai dasar kepentingan parti masing-masing. Jadi sangat penting kalau kerajaan semasa boleh mewujudkan dasar-dasar bersama. Polisi bersama yang boleh melihat kepentingan umum itu melangkaui kepentingan parti. Tetapi sampai sekarang kita masih lagi belum mendengar apa-apa. Mungkin Perdana Menteri ingin membentuk kabinet terlebih dahulu, barulah diumumkan beberapa dasar-dasar bersama. Tetapi Presiden PAS 2 hari lepas telah menyatakan bahawa ada beberapa perkara umum yang perlu diambil perhatian oleh Kerajaan Perikatan Nasional dalam soal ekonomi dan soal perpaduan dan juga bagaimana kerajaan baru boleh menghormati semangat federalism. Ini saya rasa satu faktor yang sangat penting. Kalau dulu kita bercakap tentang 3R kan, race, religion, royal. Tetapi sekarang ini ada tambah satu R lagi iaitu region, negeri, state. Kita tahu bahawa Perikatan Nasional mendapat majoriti disebabkan sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Jadi dan Kelantan pun sudah menjadi sebahagian daripada parti kerajaan, Terengganu yang dulunya parti pembangkang. Jadi ini semua tuntutan-tuntutan daripada negeri harus diambil kira oleh kerajaan. Kerana saya kira faktor 1R yang baru ini, region ini sangat penting. Bagaimana kerajaan pusat boleh melaksanakan semangat federalism itu dengan lebih baik, dengan lebih adil. Kerana peranan negeri ini juga sangat penting untuk kelangsungan kerajaan persekutuan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Zani. Ada lagi 3 soalan? Kita bagi belakang boleh tak? Sila perkenalkan nama, daripada mana, padat dan ringkas. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Alwi dari Jabatan Sejarah UM. Ya. Soalan saya tujukan khas untuk panel Profesor Madya Dr. Awang. Soalan saya, kita tahu warisan sekarang sudah mulai goyang. Saya berasal dari Sabah. Warisan adalah parti yang didominasi oleh suku Bajau sebenarnya. Walaupun di dalamnya itu ada suku kaum lain, tetapi kita tengok dia punya leader itu ialah daripada Datuk Seri Syafiq Abdal yang dari keturunan Bajau dan timbalannya juga adalah Aziz Zaman. Jadi soalan saya, sudah ada mula ura-ura yang berlaku bahawa akan berlaku perpecahan dalaman kerana sudah timbul stigma daripada suku lain dari parti warisan itu sendiri, yang iaitu suku dari Kadazan Dusun yang kurang bersetuju dengan pembahagian jawatan yang ada di dalam kerajaan negeri. Soalan saya kepada Prof, apakah akan berlaku lagi munculnya spesies katak yang suka melompat? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Boleh saya jawab terus? Prof nak jawab terus? Terus. Ha. Okey. Sila. Dalam budaya politik di Sabah, politik lompat ataupun politik katak merupakan satu yang sering berlaku daripada kerajaan PBS-nya tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000, dan bukan saja Ibrahim Ali daripada Kelantan dikenali sebagai tokoh politik lompat, tetapi ini yang budaya politik yang sering berlaku berdasarkan kepentingan, berdasarkan tawaran dan pelbagai lagi tawaran-tawaran yang menarik yang berlaku. Dan kita tahu bahawa apabila warisan ini menyokong Tun Dr. Mahathir, sudah pasti krisis ataupun ketidakpuasan di peringkat dalaman itu akan berlaku.
Namun krisis dalaman itu tidak akan berlaku dengan cepat sekiranya tidak didokong ataupun tidak ada parti lain yang membantu. Waktu orang kata menyemarakkan lagi ketidakpuasan tersebut. Dan kita tahu apa yang berlaku di Sabah sebenarnya ialah persaingan warisan dengan bersatu. Sebab itu pada mulanya Syafiq Hamdal tidak mahu menerima bersatu. Sebab mereka tahu mereka daripada bersatu itu daripada UMNO. UMNO itu ialah musuh mereka pada pilihan raya dulu. Tiba-tiba hendak bersama membentuk kerajaan di negeri Sabah. Tapi Syafiq Hamdal terpaksa akur kepada pendirian Tun Mahathir untuk membawa bersatu ke Sabah. Sebab hubungan yang begitu baik antara Syafiq Hamdal dengan Tun Dr. Mahathir sudah lama. Syafiq Hamdal dengan Kedah begitu kuat. Bapa bentua beliau terkenal tokoh UMNO yang besar dulu, Suib, Datuk Suib. Kemudian begitu kuat sekali hubungan UMNO ataupun Barisan Nasional dulu. Misalnya isteri Syafiq Hamdal sini beritahu, Pak Las sendiri uncle dia kata. Jadi itu menyebabkan akhirnya Syafiq terpaksa akur dengan penerimaan Parti Bersatu walaupun sebenarnya orang Sabah sendiri kurang bersetuju dengan kemasukan Parti Bersatu tersebut sebab dianggap sebagai parti luar. Mereka sentimen politik etno-nasionalisme, politik berdasarkan etnik yang berlaku secara setempat. Jadi dalam konteks ini, beberapa hari juga saya menerima perkabaran daripada teman, kononnya dalam masa 2 bulan ini Parti Warisan akan dijatuhkan. Saya ingat dijatuhkan bukan satu komplot pihak-pihak dalam tu, tapi pasti ada pelibatan orang luar. Misalnya Perikatan Nasional tidak akan berlaku tanpa pelibatan orang daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi saya kira peluang ataupun akan berlakunya krisis politik di Sabah akan berlaku sebab apa? Sebab pertukaran kerajaan. Sudah pasti kerajaan yang ada ini mahukan kerajaan negeri yang mesra kepada persekutuan, yang mesra kepada Putrajaya. Kecualilah mereka mempunyai uringan yang kita tidak pasti bagaimana. Itu saya ingat boleh menjawab. Satu soalan. Kita pergi depan dulu lah. Dari atas. Tan Sri ada soalan? Terima kasih. Saya lihat sebab utama krisis di negara kita berterusan kerana kita tidak pegang kepada pembentukan asas negara bangsa semasa kita merdeka. Kalau kita lihat di Indonesia, bila merdeka, asas negara bangsa mereka Pancasila. Jadi semua orang mendukungnya. Sampai hari ini, walaupun mereka berkrisis, tapi semua politician kami dokong Pancasila. Kita di Malaysia, bila merdeka, kita setuju perlembagaan persekutuan. Tapi tidak semua mendukungnya. DAP dengan Malaysia yang tidak mendukung perlembagaan persekutuan. Ciri-ciri di dalamnya. Dan bila berlaku peristiwa 13 Mei, kita ada dasar tambahan iaitu rukun negara. Yang ini juga tidak dihayati. Jadi kerana ini tidak dipegang oleh semua rakyat Malaysia, maka berlakulah krisis berpanjangan. Kerana itu saya melihat inilah punca mengapa perselisihan antara kaum ini terus berlaku. Jadi kita nak balik ke mana? Satu pihak Malaysia. Yang satu sekejap perlembagaan persekutuan, sekejap rukun negara. Kadang-kadang lupa kesemuanya. Dan akhirnya inilah yang berlaku. Jadi bagaimana kita nak kembali kepada asas bina negara atau nation state tu. Seperti di Indonesia, saya dah pergi selalu. Sampai hari ini pun bila berlaku pilihan raya yang lepas, mereka kata kami dua-dua pihak dokong Pancasila. Jadi siapa pemenang? Pancasila diutamakan. Akhirnya mereka bercantum pegang Pancasila. Sekarang kita bercantum. Pegangan kita apa? Perlembagaan persekutuan, rukun negara, yang lagi satu tetap dengan Malaysia. Inilah krisis susah nak diselesaikan selagi kita tak pegang kepada asas tu. Apa komen? Okey, soalan Tan Sri yang saya dapat tangkap tadi iaitu terus pada Dr. Asri, kita nak pegang pada apa?
Indonesia ada Pancasila, kita ada rukun negara, tapi kenapa kita masih lagi hidup berpecah dan tak ada satu hala tuju yang lebih baik? Dr. Asri, silakan. Baik, itu yang saya bicarakan pada peringkat awal tadi, iaitu perlu kita dalam demokrasi ini untuk stabil, kita perlu berpegang pada apa kita panggil rules of the game. Yang menetapkan peraturan ini semua iaitu perlembagaan. Baik, Tan Sri tadi ada menyentuh berkenaan dengan pembinaan negara bangsa. Di Malaysia ini berbeza dengan Indonesia, saya ingat dia macam ini. Sebab oleh kerana kemerdekaan di Indonesia itu dicapai melalui revolusi, segala polisi yang dibuat oleh penjajah itu diketepikan. Dalam konteks kita di Malaysia ni, kalau kita perhatikan, apa yang diajarkan oleh penjajah British itu, dia memecahkan dua benda, iaitu ekonomi dan politik. Politik dibiarkan kepada Raja Melayu, mengurus agama Islam dan sebagainya. Ekonomi mereka uruskan dengan bawa masuk buruh daripada China dan India. Apabila kita merdeka, falsafah pengurusan negara ini masih sama. Buktinya tuan-tuan tengok rancangan Malaysia 5 tahun itu. In fact, rancangan jangka panjang Malaysia pun tidak ada di sana disebut berkenaan dengan pembinaan negara bangsa. Sehinggalah Dr. Mahathir sebut dalam Wawasan 2020. Wawasan 2020 ni bukan dokumen perancangan. Dan yang terbaru ini bila kita ditubuhkan Pakatan Kerajaan Pakatan Harapan ni, kita lihat Wawasan Kemakmuran Bersama itu ada di perkara 3 disebut pasal pembinaan negara bangsa. Jadi persoalannya ialah bukan orang tidak hormati perlembagaan. Pembinaan negara bangsa kita tu fail. Sebab after kita merdeka, yang kita bina apa kalau kita bina negara bangsa? Kita bina state capacity. Kita buat jalan raya, buat sekolah, universiti, hospital, tentera, ini semua state building. Dia ada dua komponen dalam pembinaan negara bangsa ni. Satu state building, satu nation building. Yang tidak ada dalam rancangan pembangunan kita dan menjadi fokus kepada rancangan-rancangan dan polisi utama kita ialah nation building. Sebab itulah kalau terlihat dari konteks nation building, kita ada sekolah, berapa jenis sekolah kita ada? Sampai tak terbilang banyak, betul tak? Kalau tidak, tuan-tuan cakap satu. Kalau kita ada sekolah kebangsaan Cina, ada sekolah kebangsaan Tamil, ada sekolah Hafiz, segala bagai sekolah. Cik baik, Kadazan dan Iban tak ada sekolah. Itu maksudnya apa? Maksudnya, daripada awal sehingga sekarang, konsep pembinaan negara bangsa itu tidak berjalan. Bila tidak berjalan, karakter kita sebagai satu bangsa ditentukan oleh politik yang saya sebutkan tadi, jalur-jalurnya tadi. Kita ada kumpulan yang mahu mewujudkan negara idaman mereka berdasarkan ciri-ciri Melayu. Pemimpin Melayu, agama Islam, beraja. Ini ada dokong perlembagaan. Sebab mereka mentadbir negara. Mereka rupa apa yang mereka definisikan itu belum tentu diikuti oleh rakyat. Itu yang Datuk Samsul kata, the daily defined. Yang tadi itu authority defined. Yang daily defined yang DAP lakukan, iaitulah negara ni kita punya. Kita datang sini lebih lama pada mereka setengahnya. Dulu dirujuk Syekh Agung UMNO, Jaafar Albad lahir di Indonesia. Dah ada pemimpin negara sekarang ini pun disebut lahir di Indonesia juga. Sedangkan dia kata nenek moyang dia dah 200 tahun berada di sini. Dan antara ciri Malaysia ni juga, kalau boleh dia nak pendidikan Mandarin daripada awal hingga ke peringkat universiti pun ada Mandarin. Dan banyak ciri lain. Jadi ini bukan soal tidak hormati perlembagaan. Ini soal negara idaman. Sebab tidak diterapkan daripada awal. Kita merdeka, kita biar begitu je. Kita asyik nak buat tiang lapor banyak. Ini masuk dalam statistik. Hospital berapa banyak, balai pulih berapa banyak. Kita sibuk pasal state capacity, not about nation building. Sebab itu saya kata, bila kita berkrisis ini, peluang terbuka luas kepada kerajaan baru ni untuk review kembali perlembagaan, untuk terapkan, perkukuhkan perlembagaan dan polisi-polisi ke arah pembinaan negara bangsa. Dan yang tua-tua, generasi yang telah lewat ni, veteran dan sebagainya, kita tak boleh nak didik dah mereka. Pendidikan menjadi asas penting kepada pembinaan negara bangsa. Selama itu, kalau kita tidak menuju ke arah itu, Tan Sri, di tahun dekad-dekad akan datang, situasi sama kita akan alami. Satu pihak akan tuduh pihak ini tidak hormati perlembagaan. Walhal pihak ini kata, ini akan kami nak, negara semacam ini.
Because perlembagaan ini, jika tuan-tuan lihat perlembagaan yang kita ada tu, tidak ada di dalam itu perkataan tentang Cina. Tidak ada dalam itu perkataan tentang India. Tidak ada dalam perlembagaan kita berkenaan dengan orang asli. Pergi tengok. Bukan saya reka ni. Apa jenis perlembagaan yang kita ada ni? Perlembagaan kita hanya menyebut pasal Melayu saja dan didefinisikan siapa itu Melayu. Kita ada parti yang wujud sebelum perlembagaan digubal lagi. Tetapi tuan-tuan belik perlembagaan dari muka surat pertama sehingga muka surat terakhir, tidak ada sepatah pun perkataan pasal parti politik dalam perlembagaan. Sekali lagi question mark. Apa jenis perlembagaan yang kita ada? Kita tak realize perkara ini kerana kita bermain dengan politik personality itu tadi terlalu lama. Siapa nak jadi Perdana Menteri, kita ni sekular ke Islam ke tidak, sehingga kita lupa asas-asas ini. Sebab perlembagaan kita ini dibuat di zaman kolonial yang lalu. Dan kita tahu siapa ahli Pusuruhjaya, anggota ataupun yang dipanggil untuk buat perkara itu. Jadi begitu tempang perlembagaan kita ni. Bagaimana kita mengharapkan rakyat yang tidak apa kita kata menghormati dia dan sebagainya, kita pada saya tidak boleh salahkan. Sebab itu saya kata daripada awal tadi, demokrasi ini tidak stabil. Tetapi di negara barat kuncinya dibuat berdasarkan pindaan memperkenalkan perlembagaan, di dalam itu dirincikan. Sebab perlembagaan lah rule of the game. Kita rule of the game kita tempang. Mau atau tidak mau, kita kena betulkan. Saya sebut contoh di awal-awal tadi, yang paling besar lompangnya ialah Perdana Menteri dan menteri-menteri besar itu tidak dihadkan tempohnya. Sebab terbukti dia tidak baik untuk kita. Lagi lama dia merintah, lagi lama wacana kita dengar ialah wacana kroni, wacana rompak, wacana anak beranak Petronis, suku Sakat dan sebagainya. Bukan pembangunan. So, generasi pada hari ini perlu sedar perkara ini. Kita perlu kembali kepada perlembagaan itu. Pindah perlembagaan, jadikan dia sebagai reform yang utama dan letakkan negara bangsa sebagai di setiap aspek polisi kita. Itu jawapan saya. Terima kasih. Saya bagi yang angkat tangan dulu tadi, belakang tu. Saudara yang pakai baju warna pink. Nanti kita balik kepada yang depan. Ringkas padat sebab masa kita agak terhad. Jadi jangan bagi penerangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pekerja dari JLC. Ketidaktentuan politik ni bagi kesan lah kepada entiti perniagaan, berdasarkan keuntungan, tapi hidup teruskan. Soalan utamanya tentang DAP lah. Saya ni peminat DAP untuk check and balance. DAP ada realiti tersendiri. Pilihan raya yang lepas, sebelum buat putusan, dua-dua camp kita kena pergi. Nak dengar daripada pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Setelah putusan dibuat, keadaan ini berlaku. Nak buat macam mana? Dah berlaku kan. Sebab nak buat putusan, memilih pemimpin bukan senang. Tapi bila dah berlaku, ada kekecewaan. Jadi, saya mengharapkan DAP memainkan peranannya sebagai check and balance. Soalan adalah, adakah DAP akan terus relevan untuk masa-masa yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih. Dr. Izzani, boleh terus? Okay, sebenarnya kalau mengikut percaturan politik lah, numbers dan sebagainya, DAP ini dia sudah mencapai tahap tepu untuk dalam mendapatkan sokongan kaum Cina lah. Saya pernah menemu bual beberapa pemimpin parti. Sokongan DAP dia akan stuck sampai 40 kerusi parlimen saja. Sebab itu DAP ini kalau mereka mahu terus relevan dan menjadi sebahagian daripada kerajaan, mereka mesti bekerjasama dengan parti-parti Melayu. Jadi itu hakikat yang kita tidak boleh nafikan lah. Sebab itu DAP sentiasa mahu bekerjasama dengan parti-parti orang Melayu dan sebagainya. Malah ketika Barisan Alternatif ditubuhkan pada tahun 1999 selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika itu DAP, PAS dan Parti Keadilan mereka perlu mencari seorang tokoh yang boleh diketengahkan, walaupun ketika itu DAP mempunyai kerusi yang banyak, yang lebih besar daripada Parti Keadilan, tetapi mereka terpaksa mencari seorang pemimpin Melayu yang boleh mewakili perjuangan mereka.
Sebab itu DAP daripada dulu sampai sekarang mereka tidak boleh bergerak bersendirian untuk menubuhkan kerajaan. Jadi sebab itulah dalam konteks Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, mereka sentiasa bersama-sama Parti Keadilan dan juga amanah lah untuk menjadi sebuah kerajaan. Dan kita boleh lihat apabila parti-parti Melayu bersatu, kan, PAS, UMNO dan Bersatu menubuhkan Perikatan Nasional, DAP dengan mudahnya dapat disisihkan dengan sebegitu mudah kerana kewujudan mereka dalam parti politik di Malaysia ini tidak boleh lari daripada sokongan parti-parti orang Melayu. Jadi sekiranya orang-orang Melayu bersatu membentuk kerjasama politik yang lebih erat, kita tak nampak DAP boleh bergerak dengan lebih jauh lagi lah. Kerana dari segi parti DAP itu sendiri, dia sudah tepu dari segi sokongan orang-orang Cina. Dan dari segi numbersnya, nombor yang boleh diangkat oleh DAP dari segi jumlah parti politik, jumlah kursi parlimen, tidak akan boleh melebihi 50 kursi parlimen lah. Jadi ini menjadi hambatanlah kepada DAP. Mereka mesti bersama ataupun mendapatkan sokongan daripada orang-orang Melayu dan juga parti-parti Melayu. Sebab itu dalam parti DAP sendiri, mereka berusaha untuk mendapatkan sokongan-sokongan, meletakkan beberapa ahli orang Melayu bertanding di kerusi DAP dan sebagainya. Ini sebagai satu strategi mereka untuk terus relevan dalam konteks realiti di Malaysia lah. Dr. Awang, ada tambah? Sudah ditambah oleh Prof. Izzani. Tapi tak apa, saya dah betul. Walaupun DAP dilihat tepu dan sekitar mungkin 42 saja, tapi mereka ada strategi yang terjadi. Misalnya di Sarawak, mereka cuba menembusi go rural. Pergi ke kawasan pedalaman dengan memfokuskan etnik seperti etnik Iban, Bidayuh, dan kita lihat di Semenanjung juga mereka mencari personality tertentu untuk dijadikan mereka ikon. Misalnya di Ketari misalnya, ataupun Aziz Bari misalnya. Jadi ini merupakan strategi mereka sebab mereka tahu mereka sudah tepu. Jadi kita jangan terkejut tiba-tiba mereka nanti akan lebih ramai lagi calon daripada Bumiputera, Sabah dan Sarawak dan juga orang Melayu sendiri. Ini satu untuk mereka hakiskan imej dasar mereka dikaitkan dengan benda negatif, sosialis apa sekalipun. Jadi mereka akan bergerak ke situ sekarang ni. Saya lebih melihat pergerakan mereka melalui penyusupan ke kawasan luar-luar bandar dan juga mengambil tokoh-tokoh orang Melayu yang tertentu. Misalnya Aziz Bahari dihormati oleh di kalangan golongan civil society misalnya. Jadi itu memberikan impak. Rara juga merupakan aktivis bersih. Kita tahu Rara banyak terlibat aktivis bersih sebelum dia menjadi wakil rakyat. Jadi ini cara mereka untuk menangi masalah ketepuan tersebut. Tuan Sri nak tambah sikit lagi? Baik, saya melihat DAP ni bukan sekadar check and balance. Keseluruhan idiom negatif pasal Pakatan Rakyat ni kerana DAP berada dalam kabinet, terutama Menteri Kewangan. Cuba kita bayangkan kalau DAP tidak memegang Kementerian Kewangan, saya rasa naratif cukup sukar untuk pembangkang membina kebencian pada PH ini. Oleh kerana DAP ni dikaitkan dengan cita-cita Malaysia tadi sebagai bangsa idaman, dan dia memiliki kerusi kedua terbanyak dan dia memegang key position dalam kabinet yang ada, cukup senang pembangkang mobilize yang 3R, 4R disebutkan tadi itu semua kita tahu. Dan yang penting sekali pada saya ialah apabila timbul krisis ini berlaku dan timbul wacana berkenaan dengan National Unity Government, dua parti Melayu terbesar iaitu UMNO dan PAS terus mengeluarkan kenyataan mereka tidak akan bersama National Unity Government sekiranya DAP bersama. Menampakkan mereka semacam musuh abadi lah, mortal enemy kan, antara
sebab parti-parti Melayu ni, saya kata tadi, mewakili komuniti watan di sini. DAP dilihat mewakili the settlement community. Kalau kita tengok pasca colonial state ni, dia ada 2 kategori je. Satu ialah negara host community macam kita, macam India, di mana sistem politiknya dibangun dan dibina lama sebelum kehadiran penjajah dan mereka mahu penguasaan politik itu berterusan. Kedua, kita ada straight settlement ataupun negara settlement yang mana white datang seperti Australia, New Zealand, Singapura, Australia, Kanada, Amerika sebagainya. Komuniti pendatang ini yang menang. Inilah masalah asas yang kita hadapi di negara kita. Parti yang didokong oleh Bumi Putera ataupun anak watan ini sentiasa melihat parti yang didokong oleh komuniti yang disifatkan sebagai pendatang itu tadi cuba melakukan seperti mana mereka lakukan di Australia, seperti mana mereka lakukan di New Zealand, seperti mana mereka lakukan di Singapura, di Kanada dan keseluruhan benua Amerika Utara dan Amerika Selatan, di mana nilai-nilai pendatang, sistem politik mereka, budaya politik mereka ditegakkan. Jadi pada saya, that's why saya sifatkan itu a mortal enemy. Tetapi perkara ini, DAP bukan tidak faham, DAP faham. Bahkan kalau kita baca tulisan Lee Kuan Yew, 3 versi tulisan Lee Kuan Yew itu pada saya itulah macam Bible for DAP. DAP pada saya lebih memahami Melayu pada Melayu. Sebab DAP tahu Melayu tidak pernah bersatu. Masakan Melayu bersatu kalau kita ada 9 sultan, kita ada 9 dialek. Kalaupun kita ada parti Melayu, tetapi kita sentiasa bertelingkah. Masakan hadirnya PAS, daripada PAS ada pelbagai parti lain berjasa dan sebagainya. Daripada UMNO selain pada PAS, kita ada Semangat 46. Kita ada PKR dan kita ada Bersatu. Dia tahu Melayu tidak akan bersatu. Dan Melayu, politician Melayu akan menggunakan ini sebagai capital untuk mobilize. Jadi sampai bila pun kita ni, that's why saya kata tadi, trustworthy ataupun honesty kita dalam kita sebagai bangsa majoriti, bangsa host community, watan negara ini perlu ada confident untuk bercakap pasal nation building. Kita tidak akan pergi ke mana-mana tanpa nation building. Kita telah lihat di negara-negara yang rapuh nation building. Demokrasi is working dalam situasi ekonomi is working. Demokrasi is matter bila ekonomi is not working. Itu yang berlaku di Indonesia 98. Krisis ekonomi, harga minyak naik dan sebagainya. Kita lihat bangsa minoriti dijadikan kambing hitam pada waktu itu. Kejatuhan Soeharto diiringi oleh pembunuhan kumpulan etnik Tionghoa di sana. Sebab kalaupun mereka menganggap mereka part of Indonesia community, inilah masalah pembinaan negara bangsa di Indonesia. Mereka lenyapkan soal ras dan angkat soal nasional tanpa mempedulikan benda-benda atribut yang kecil-kecil ini sampai ketika mereka sembelih sama sendiri. Kalau tidak masakan orang Tionghoa menjadi dilanyak sewaktu peristiwa reformasi 1998, sehingga hari ini isu itu masih diperkatakan. Mereka pakai batik, mereka bernama Melayu, menukar nama kepada Indonesia. Tapi ada ketika bila ekonomi collapse, mereka akan jadikan sasaran. Pendekatan kita di sini, kita bukan asimilasi semacam Indonesia. Kita lebih kepada integrasi. Maksudnya, kita menghargai kepelbagaian. Kita benarkan sekolah vernacular. Kita benarkan bahasa Mandarin digunakan untuk surat khabar dan sebagainya. Bahasa Tamil pun. Tetapi, sudah sampai masanya kita makin mengurangkan perkara itu sepatutnya. Kita perlu pergi bina kepada satu, iaitulah bangsa Malaysia tadi. Sebab dalam konteks politik, etnik dan ras ini boleh dibina. Sebab itu kita ada soal nation state. Okey, terima kasih Dr. Asri. Satu soalan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlan Sharif daripada Johor. Saya nak tanya kepada Dr. Izani dan juga kepada Dr. Awang. Satu soalan je. Soalan saya adalah satu soalan. Lanskap politik Malaysia pasca Tun Mahathir ini, lepas ni kita ada satu sidang DUN, ada undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri Johor dan juga Persatuan. Adakah benda akan memberi semangat, tonik, penawar ke atau apa sajalah untuk Anwar dan juga Tun Mahathir? Okey. Terima kasih. Dr. Awang boleh jawab dalam tempoh 2 minit, gulung terus.
Okey, kita kira krisis yang berlaku inilah implikasi politik dalam konteks apabila pembentukan kerajaan yang ditumbangkan, dan terdapat juga mereka yang mengaku mereka mendapat sokongan yang lebih tinggi, ada yang mendapat ada juga mengaku sokongan mereka lebih tinggi lagi sebab ada faktor Siti mandi dua kolam istilah dia kan, dua-dua dia sign satu tangan kiri tangan ini. Jadi ini yang berlaku, inilah satu proses ujian kepada demokrasi itu sendiri. Sejauh manakah sama ada mereka tanda tangan SD atau tidak akan diuji di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen. Kalau betul-betul popular misalnya, kalau betul-betul telus misalnya, tak perlu SD, perlu saja dibentangkan di Parlimen. Saya kira ini merupakan satu proses biasa dalam demokrasi, dan sekiranya gagal menjaga kata sepakat, saya ingat langkah terbaik ialah bubar Parlimen. Itu yang terbaik. Dan saya ingin nak rumuskan bahawa saya lebih melihat, minta maaf kalau pandangan saya agak lain sikit. Saya ingat apa yang berlaku, krisis yang berlaku, saya lebih lihat ia sebagai mainan politik golongan elit saja. Sedangkan rakyat begitu susah, rakyat perlukan peluang pekerjaan, ekonomi kita tak seberapa bagus, dengan ekonomi dunia juga tak bagus. Jadi naratif etnik itu berterusan. Kita sendiri boleh tanya kepada diri sendiri. Sebelum 2018 juga misalnya, kita lihat berapa tinggal tanah reserve kita, 12% saja. Angkara siapa? Jadi kita kena tanya diri sendiri, keluarga kita sendiri, berfikir secara lebih kritis. Kadang jangan mudah kita terpengaruh dengan pelbagai perspektif. Ya, kita menerima kepelbagaian. Satu, yang kedua, apapun naratif Perikatan Nasional ini, saya kira sebuah kerajaan yang begitu baik, begitu teguh di segi demokrasinya tidak boleh mendidakkan sumbangan etnik lain. Penggunaan naratif Melayu Islam ni kita kena faham. Kalau Semenanjung barangkali sesuai. Tapi kalau Sarawak, bagaimana penggunaan naratif ini? Sebab itu saya katakan tadi, bila hadir awang kata hari Jumaat cuti umum, dan Ketua Menteri Sarawak mestilah bukan Islam, seolah-olah dia tidak menerima hakikat sejarah. Jadi ini satu suasana yang tidak bagus untuk membina sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang meraihkan kepelbagaian tapi berteraskan perlembagaan. Kita ingat yang kedua, yang seterusnya ialah pendidikan. Pendidikan kepada etnik lain tentang konsep-konsep perlembagaan, tentang bahasa Melayunya, Islam itu kita perlu buat pencerahan kepada masyarakat tersebut. Kalau kita menjauhkan diri, menghukum, akhirnya sampai ke mana krisis pembinaan negara bangsa, pembinaan national building ini sukar dicapai. Okey. Terima kasih Dr. Awang. 2 minit Dr. Zani. Okey, sebenarnya perkembangan Johor ini sangat unik kerana apa yang berlaku di Johor dia akan memberi indikasi kepada politik Malaysia. Sebab itu ramai yang mengatakan bahawa kalau UMNO tu dia jatuh di Johor, dia akan melibatkan kejatuhan di negeri-negeri lain. Saya kira dalam krisis politik ni kita boleh nampak sebelum ini di Johor apabila Sultan Ibrahim telah memperkenan kerajaan baru apabila melihat Perikatan Nasional mendapat majoriti yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Saya fikir itu satu faktor yang sedikit mempengaruhi apa yang berlaku di peringkat nasional. Sebab itu kalau kita lihat apabila Bersatu bersedia untuk menyerahkan jawatan Menteri Besarnya kepada UMNO atas semangat kerjasama Perikatan Nasional di Johor, kita dapat melihat arus itu berlaku di peringkat kerajaan pusat. Tetapi saya tak menjangkakan ada usul tidak percaya dalam sidang DUN. Tapi kita tak tahu sama ada ini bacaan saya saja. Tetapi kalau ada, itu tak mustahil dalam politik. Tetapi kita kena ingat di Johor ini ada banyak faktor yang akan mempengaruhi politik Johor, termasuk faktor istana dan sebagainya. Ini juga perlu diambil kira. Saya juga ingin nak menekan bila Tan Sri sebut tadi soal negara bangsa dan sebagainya. Sudah tiba masanya kita bercakap soal politik kenegaraan lah.
kerana kita banyak dipecah-pecahkan dengan politik kepartian, di mana politik kepartian itu sebagai menjadi satu ultimate goal kita. Sedangkan mungkin kita perlu kembali kepada perkara yang lebih besar lagi, iaitu politik kenegaraan. Kita melihat negara itu lebih besar, kepentingan negara itu lebih besar daripada parti, daripada kepentingan parti dan sebagainya. Kerana politik kenegaraan itu akan merujuk kembali kepada perlembagaan kita, rukun negara kita, dan inilah harus kita tekankan. Dan krisis politik yang berlaku di negara kita mungkin akan berlanjutan, macam COVID juga kan, dia ada pusingan kedua kan. Mungkin krisis kita ini mungkin akan berlaku, gelombang yang kedua kita tak pasti, tetapi apa yang kita harapkan agar politik Malaysia pada masa akan datang kita kembali kepada politik kenegaraan dan juga perlembagaan rukun negara, tiang seri asas-asas pembinaan negara bangsa yang telah kita pegang selama ini. Terima kasih. Yang terakhir Dr. Asri, kata-kata akhir yang boleh Dr. Asri Ada 3 kemukakan. perkara saya nak rumuskan. Yang ringkas dan pertama, padas. dan rangkuman ini pengalaman di negara yang mengalami perubahan rejim macam yang kita lalui ini ada banyak. Antaranya seperti di Filipina dan di Indonesia yang dekat dengan kita. Di Indonesia sejak 1998, mereka tidak stabil perubahan presiden sekejap bermula dengan Habibie, Megawati, Gus Dur, sekejap-sekejap. Dan kita banyak, dia stabilnya bila Bambang muncul, kemudian Jokowi Lili. Di Filipina juga begitu, sejak 86. Dia stabil tu agak panjang. So krisis kita bermula 2018, bukan sekarang. Sebab 2018 tu rejim yang dominan tumbang dan sejak itu kita lihat kita berkecamukan. Sebab beberapa aspek convention yang saya kata tadi itu tidak diamalkan seperti sebelum ini. Kita mengharapkan, yang kedua ialah kita mengharapkan, dan rakyat mengharapkan coalition yang ada ni, gabungan yang ada ni boleh menjadi coalition yang lama, stabil, tidak seperti saya kata di Indonesia tadi yang menyebabkan kita berada dalam kancah yang agak lama. Apa yang kita saksikan sekarang ni pada saya ialah demokrasi in progress dalam konteks negara kita. Rakyat menerima ini dengan aman, tidak pergi ke jalan raya, bergaduh dan sebagainya. Menunjukkan prioriti rakyat kita bukan pada soal kuasa dan sebagainya, tetapi soal mobilisasi untuk melihat anak dan negara berjaya, masyarakat, keluarga dan sebagainya berjaya. Dan yang ketiga saya nak sebutkan ialah ahli politik kita harus sedar. Seperti mana dunia filem Melayu. Saya guna analogi filem Melayu ni sebab zaman keemasannya waktu zaman P. Ramlee dulu kan. Kita pun hampir samalah dunia politik sebab pengarangnya P. Ramlee, pengarah P. Ramlee, pencipta lagu P. Ramlee, pelawak, pelakon semua dia. Dia tak turunkan ilmu pada orang lain. Dalam dunia politik kita sama. Dipimpin oleh Dr. Mahathir semenjak tahun 70-an, bukan 80-an. Bila Malay Dilema dilancarkan, itulah wacana kita. Ditakut dengan orang Cina, ditakut dengan itu, dengan ini. Stigma Melayu malas sehingga sekarang muncul. Jadi, pemimpin Melayu perlu keluar dalam sindrom filem tu tadi. Sindrom P. Ramlee, kita tengok lepas P. Ramlee mati, kita ada Caca Merbah, hero-nya Arbadu, hero-nya Eddie Asmera, hero-nya Yusuf Aslam, yang mana seorang pengkritik filem di Mesin Melayu dia pernah menyebut tahun 1986, dia kata filem sampah. Jangan jadikan politik kita selepas ini sebagai politician sampah. Tak maaf Tuan Sri. Jadikan politik kita sebagai landasan yang terhormat untuk kita mencari polisi yang terbaik masyarakat kita keluar daripada krisis ekonomi, krisis politik, krisis kesihatan dan pelbagai lagi krisis berikutan dengan keterbukaan negara kita dalam edisi global yang kita ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Asri. Jadi rumusannya tuan-tuan pada petang ini dapat saya ketengahkan, iaitu bukan sahaja keempat-empat kami yang berada di atas pentas ini, dan saya percaya tuan-tuan yang berada di bawah sana juga menginginkan sebuah negara yang lebih baik apa yang kita ada sebelum ini. Itu merupakan satu kepastian dan saya rasa kepastian itu kita perlukan bukan sahaja untuk kita,
tapi untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak UM Sedel, khususnya kepada Dr. Zulkarnain dan pihak Fakulti Sastra dan Sains Sosial kerana sudi menyediakan platform kita pada petang ini. Satu tepukan untuk ahli-ahli panel. InsyaAllah jika ada ruang dan platform yang lain, pihak UM Sedel akan mewawarkan kepada tuan-tuan bicara dan perbincangan akademik yang lebih panas dan akan memberikan satu penjelasan pencerahan kepada isu-isu semasa. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.